Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara dan saudari sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya di atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini. Kita masih lagi dalam surah Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadalah, kita akan mulai baca ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 pada surah Al-Mujadalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن
حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك كتب رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Sadaqallahul azim. Itulah saudara-saudara sekalian ayat-ayat yang kita baca daripada surah Al-Mujadalah yang mengandungi 22 ayat semuanya. Saudara-saudara sekalian, sebelum pada ni kita membicarakan soal memberi kelapangan soal munajat. Munajat ataupun bercakap secara rahsia dan bisik. Jadi munajat ni ada banyak jenis. Pertama, munajat sama-sama manusia, iaitu kita kecek secara rahsia bersama manusia. Itu munajat sama-sama kita. Dan kita dilarang bercakap dengan dua orang, di mana seorang lagi itu orang panggil apa? Semacam tak ikut serta lah. Itu dilarang. Kalau kita bertiga, kita kecek bisik senyap-senyap dengan dua orang, dengan mengenepikan seorang lagi, itu dilarang. Takut timbul apa-apa perasaan salah sangka dan sebagainya. Jadi kita ni kena mengelak diri daripada salah sangka dan suka jahat orang, ataupun menyebabkan orang berasa tak sedap.
Jadi munajat sama-sama kita ni ada hak harus, dia ada hak yang dilarang. Yang kedua, bermunajat dengan Rasulullah SAW. Kita juga boleh bercakap secara rahsia dengan Rasulullah SAW, yang pada satu ketika dulu, oleh kerana ramai berdoa orang nak jumpa dengan Rasulullah, nak bercakap secara rahsia dengan Rasulullah, diperintah oleh Allah supaya mengeluarkan sedekah. Sebelum pada nak jumpa Rasulullah tu kena sedekah dulu. Tapi akhirnya ayat ni dimansuhkan. Perintah ini dimansuhkan. Dan munajat yang paling tinggi sekali ialah munajat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bercakap dengan Allah, bermunajat dengan Allah, berbicara dengan Allah secara rahsia. Itulah munajat yang paling tinggi sekali. Hal ni kita kena banyak. Jadi saudara dan sekalian, salah satu masalah besar dalam masyarakat Melayu kita ni, dia duk berasa Allah ni ada tapi tak tahu duk mana, ataupun Allah ni lagu mana tak tahu. Adanya Allah tu macam tak ada, begitu ya. Jadi kalau dia bercakap dengan Allah macam dia bercakap sorang gitu ya. Mana tak berapa rapat lagi dengan Allah Ta'ala ni. Padahalnya Allah Ta'ala sebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya tentang aku, wayalah dia, aku duduk dekat benar dengan dia. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menyahut seruan hamba-Ku yang menyeru nama aku apabila dia menyeru. Cuma dekat yang dimaksud oleh Allah Ta'ala itu bukan dekat pesing kita ni. Sebab Allah Ta'ala ni tak serupa dengan makhluk kan. Itu kita kena pegang molek lah. Yang dimaksud dengan dekat ni bukan dekat dalam arti bahasa yang kita faham dalam konteks manusia ni. Dekat Allah Ta'ala itu dekat cara Allah Ta'ala. Ia tak terikat dengan masa, tak terikat dengan tempat, tak terikat dengan makhluk. Lagu mana cara dekat tu, kita pun tak kerti lah. Cuma dah Tuhan kata dekat, dekatlah kitanya. Dekat yang sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ia tak serupa dengan makhluk. Cuma hak pentingnya biar kita berasa dekat dengan Allah Ta'ala ni. Oleh kerana kita dekat dengan Allah, maka kita boleh bermunajat. Boleh bermunajat langsung dengan Allah Ta'ala, boleh berbicara langsung dengan Allah Ta'ala di waktu malam ke, di waktu siang ke. Kita kena berkecek sama dengan Allah, mengadu sama pada Allah dan berdoa kepada Allah. Itu dipanggil munajat. Dipanggil munajat. Munajat ni kita bercakap benda-benda hak rahsia, benda-benda penting, benda-benda mustahak. Hak molek benarnya kita sembahyang hajat 2 rakaat. Sembahyang hajat 2 rakaat. Lepas tu berbicaralah kita dengan Allah, wayaklah kepada Allah begini masalah. Hanya Allah saja yang boleh menyelesaikan masalah kita, dan Allah saja yang boleh tunai segala hajat manusia ni. Dan soal agama nak pesan, kalau tuan-tuan berdoa, jangan dia berdoa peribadi sajalah. Kalau kita berbicara dengan Allah, memohon kepada Allah, jangan dia memohon untuk peribadi saja. Kita kena memohon kata, ya Allah tunaikanlah hajat aku, hajat keluarga aku, hajat saudara mara aku, dan hajat orang-orang yang berhajat, dia hajat semua orang Islam. Sebab tak ada rugi apa pun, untunglah kalau kita minta pada orang lain, Tuhan juga bayar untuk kita juga. Supaya juga istighfar mudah ayat banyak kali. Nabi kata, siapa dia istighfar memohon ampun kepada orang, maka Allah Ta'ala bayar setiap orang kepada kita mohon ampun ke dia tu satu pahala, hasanatun wahidah dalam hadis. Satu kebaikan, satu pahala kepada sepahala. Sepahala tu bayar sepahala. Bahkan kita berdoa secara umum, ya Allah ampunkanlah dosa aku, dosa keluarga aku, dosa masyarakat aku, dan dosa seluruh umat Islam yang telah mati dan yang masih hidup, dan juga umat Islam yang akan mari lepas pada ni sehingga sampai hari kiamat. Berapa pahala agak-agak jumlah orang tu? Banyak lah kan. Tu kena pandai-pandai lah. Itu pun termasuk dalam munajat dengan Tuhan juga tu. Munajat dalam konteks memohon ampun dan minta maaf pada Allah. Jadi munajat ni ada 3 lah. Munajat sama-sama manusia, munajat dengan Rasulullah SAW,
dah hak tinggi sekali munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berbicara dengan Allah, berkecek dengan Allah, biar lebih daripada kita berkecek dengan manusia lagi. Sebab Allah tu segala-galanya. Dan kita apabila kita bercakap dengan Allah, kita bermunajat dengan Allah, sudah pasti benda tu tidak sia-sia. Kalau kita berkecek dengan orang ni banyak sia-sia dah. Kalau kita berkecek dengan Allah, sudah pasti tidak sia-sia. Kemudian ayat 14 ni pula membicarakan soal berhubungan sesama manusia. Soal perhubungan pula. Perhubungan dan juga persahabatan ataupun apa berkawan setia, berteman rapat ataupun baik. Ni adalah hubungan dengan manusia ni kan? Jadi dalam hubungan kita dengan manusia ni ada dua jenis hubungan. Pertama dia panggil al-muwalah, iaitu hubungan baik. Hubungan baik ini disebut dalam hadis Nabi, dia panggil al-muwalah. Kita baik dengan dia, bersahabat dengan dia, bekerja sama dengan dia, kasih sayang ke dia, ambil berat hal dia, dan kita percaya ke dia, minta tolong dia, atau ikut dia, lantik dia jadi pemimpin. Itu dipanggil muwalah. Ingat istilah ni, itu dipanggil muwalah, hubungan baik. Hubungan baik sama ada secara peribadi ataupun secara jemaah, atau secara parti, atau secara puak, ikutlah. Hubungan baik itu dipanggil muwalah, al-muwalah. Dasar lagi dia panggil al-mu'adah. Al-mu'adah maknanya hubungan dalam bentuk permusuhan, musuh, balah, berkelahi, itu dipanggil al-mu'adah. Jadi soal perhubungan baik dan perhubungan dalam bentuk permusuhan ni ada hukum dia. Jadi hak wajibnya al-muwalah sesama Islam. Itu wajib. Kita berhubung baik, berkawan rapat, bersahabat dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah, dan orang yang taat pada Allah, orang beriman kepada Allah. Ni wajib kena ada mualah, kena bermualah. Orang yang berjuang di jalan Allah, aulia illah, ni wajib kena ada mualah, kena ada kasih sayang, tolong menolong, bantu membantu, bersahabat dan sebagainya. Manakala dengan musuh, dengan orang munafik, orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang deraka kepada Allah, maka tak boleh kita bermualah dengan dia. Tak boleh sama sekali. Dan tak boleh ni bukan soal hara-hara saja. Tak boleh ini berkait rapat dengan berimeh dengan tak berimeh. Kalau seorang itu duk bermualah dengan musuh-musuh Islam, duk bermualah dengan orang munafik dan orang dimurkai oleh Allah, maka imannya itu akan terancam. Jadi bukan soal boleh tak boleh, soal berimeh tak berimeh. Orang berimeh ialah orang yang bermualah dengan Allah dan Rasul, dan bermualah dengan orang yang disayangi oleh Allah dan Rasul, orang Islam yang sebenar. Dia tidak boleh bermualah dan tak boleh berkasih sayang dengan orang yang dimurkai oleh Allah, orang munafik dan lain-lain. Itu sifat orang berimeh. Makna orang beriman ni bukan hanya sekadar mengucap 2 kalimah syahadat saja. Mengucap 2 kalimah syahadat tu baru asas, baru dia ada pula tuntutan mengucap 2 kalimah syahadat tu pula. Alam tara, tidakkah engkau melihat? Alam tara, tidakkah tara engkau melihat bagaimana jahatnya allazina ila allazina, kamu tak tengok ke betapa jahatnya allazina, orang-orang yang ila allazina tu makna pada orang-orang yang tawallau. Itu makna mualah. Tawallau tu mualah tu, yang bersahabat qarib, bersaing rapat, berteman baik. Masuk belakang tu, menjadikan dia sebagai pemimpin dan dia sanggup jadi pengikut. Betapa jahatnya orang ni, orang bersahabat rapat dengan siapa dia? Qauman, dengan kaum ghadiballahu alaihim,
kaum yang telah dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh Allah sebab apa? Dimurkai oleh Allah disebabkan kufurannya dan khianatnya. Kaum ni juga disebut dalam Quran al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim. Kaum al-maghdubi alaihim ni ialah kaum yang kufur, yang munafik, yang khianat, yang pecah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni tak boleh kita buat sahabat, dan tak boleh kita nak berkawan rapat, tak boleh kita nak masuk jadi parti dia, nah ahli parti ke ahli jemaah ke jadi pok teruk dia, tak boleh. Itu bercanggah dengan dasar la ilaha illallah. Tak boleh. Mahum minkum, mereka itu bukan dari kalangan kamu. Mana puak-puak ni bukan puak kamu. Sebab puak kamu ialah puak yang beriman dan dengan Allah, yang bertakwa kepada Allah. Tapi puak-puak ni bukan puakmu. Oleh kerana bukan puakmu, kamu jangan duk masuk jadi ahli dia. Jangan duk masuk jadi kawan dia, jadi rakan dia, jangan. Sebab kalau masuk juga punah dengan bomu sekali. Itu larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk masuk jemaah ke, parti ke, pasukan ke, berapa ke, hak tidak Islam, hak melawan Islam, menentang Islam, tak boleh. Haram lah, berdosa besar lah, dan boleh membawa kepada kekufuran. Wala hum minhum wala minhum, dan bukan pula, dan mereka itu bukan dari golongan kamu, dan bukanlah pula dia dari golongan wala minhum, dan golongan mereka yang dimurkai itu. Jadi puak-puak ni nak kata puak hak orang panggil kafir benar pun tak, Islam benar pun tak. Ni puak munafik lah orang panggil. Nak kata kafir, dia mengucap juga, dia semaya juga, puasa juga. Nah, itu mana wala minhum. Mahum minkum, mereka itu bukan di kalangan kamu, mana bukan di kalangan orang beriman yang sebenar. Wala minhum, dia bukan di kalangan kafir yang sebenar. No, ayatnya dia ni nak kata beriman sebenar pun tak, beriman mana menentang Islam, melawan Islam, mencaci Nabi, caci Quran, Islam mana nak kata. Nak kata kafir zahir benar, kata dia ni kafir Yahudi, tak juga. Dan dia pun tak mengaku kata kafir. Ini orang panggil orang munafik. Orang ni lah orang yang bersahabat dengan orang yang dimurkai oleh Allah di kalangan Yahudi, Kristian, dan juga orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Kerana mereka itu ialah golongan munafik. Mereka itu bukan dari golongan kamu. Nak kata golongan orang sebenar, Islam sebenar bedak juga. Sebab mereka juga melawan Islam. Wala hum minhum, dan bukan pula di golongan orang yang kaum yang dimurkai oleh Allah. Nak kata kafir jelas benar bedak juga. Wa yahlifuna 'alal kadhib, dan lagi mereka selalu bersumpah dengan dusta. Sikit-sikit bersumpah, sikit-sikit bersumpah. Nah, sumpah itulah nak menyelamatkan diri mereka, seolah dia orang Islam lah. Wahum ya'lamun, sedang mereka mengetahui bahawa mereka adalah berdusta. Tahu dah benda tu berlaku, tapi bersumpah juga. A'addallahu lahum, Allah telah menyediakan bagi mereka azaban syadida, azab seksa yang syadid. Ni jelas lah kalau punya azab seksa ni tidak Islam lah tu. Boleh cah lalu lah. Kalau amal ayat lagu ni, mana dia ni bukan orang Islam dah. Nah, sebab kalau orang mukmin yang sebenar, sudah pasti dia diselamatkan oleh Allah daripada azab. Sa'a ma kanu ya'malun, sungguh buruk, sesungguhnya sa'a innahum, sesungguhnya mereka itu sa'a, amatlah buruk, ma kanu ya'malun, apa yang mereka telah lakukan itu. Ittakhadhu, mereka telah menjadikan sumpahnya. Ittakhadhu, mereka telah menjadikan aimanahum, sumpah mereka, junnatan, sebagai perisai. Perisai untuk menyelamatkan diri dan juga harta bendanya daripada dirampas atau dibunuh. Pasal pihak yang berkuasa pada masa ini ialah Islam.
Apa dia melawat Islam secara terang-terang, mungkin dia akan dihukum dan sebagainya. Jadi dia menusuk gitulah. Jadi dia menjadi sumpah tu sebagai perisai untuk menyelamatkan diri dan harta benda mereka daripada dirampas atau dibunuh. Fasaddu an sabilillah, maka yang dimungkin itu dapatlah mereka berpaling. Dapat mereka berpaling atau menghalangi orang lain an sabilillah, daripada jalan Allah. Yang dalam senyap-senyap dia menghalau orang supaya jangan hidup dengan Islam, jangan orang buat Islam, jangan melaksanakan Islam. Tu hati perut sebenar dia je. Hati perut sebenar dia gitulah. Tapi pada satu muka, jadi orang dua muka lah, ke mana kan? Satu muka nampak Islam, satu muka menentang Islam. Ini munafik namanya. Jadi dia senantiasa menghalau. Sifat munafik ni, dia senantiasa menghalau orang supaya jangan hidup dengan Islam yang betul. Itu salah satu sifat munafik zaman dulu. Kau munafik zaman lain ni, kau supa je. Supa je, tak kira bangsa apa atas dunia ni. Munafik zaman dulu memang kerja dia menghalau supaya jangan orang ikut Islam. Munafik zaman moden ni pun lagu tu juga. Kerja dia menghalau orang supaya jangan buat Islam. Tapi dia sendiri tu dia mengaku Islam situ. Dia mengaku Islam situ lagi tu. Padahal lama dah batal Islam dia tu. Perkara-perkara yang membatalkan Islam ni salah satunya menghalau orang lain daripada melaksanakan Islam, menghina Islam. Dia buat benda-benda yang menggugurkan syariat. Banyaklah bendanya. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab Mastikah Hadis yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Perkara-perkara yang membatalkan Islam. Antaranya menghina Islam itu sendiri, menghina undang-undang Islam, menghalau daripada pelaksanaan. Itu semua benda-benda membatalkan Islam itu sendiri. Jadi kalau duk berasa Islam je, duk berasa Islam batal lama dah. Dia duk berasa Islamnya tak lagi. Sebab Islam ni tak padan dengan berasa. Terutama apabila seseorang itu buat kerjasama dengan musuh-musuh Islam. Apabila seseorang itu buat kerjasama dengan musuh-musuh Islam, itu pun juga boleh membatalkan Islam. Macam mana mungkin seorang Islam buat kerjasama dengan musuh-musuh Islam? Dan kita kenal musuh Islam ni siapa? Jadi nak suruh orang kata dia nak orang Islam, maka dia mengguna sumpah wallahi wa billahi. Kita pun percaya takkan dia nak berlawak, dia bersumpah dengan nama Allah. Dia bersumpah, dia boleh tahan bersumpah. Syaitan bersumpah zaman dulu. Syaitan semasa dia nak tipu Nabi Adam tu, dia bersumpah juga guna nama Allah juga. Pelik berapa je moga orang tak berimeh dengan Allah, nak bersumpah dengan nama Allah. Pelik apa je? Berimeh pun tak. Abang kau bersumpah, pelik apa je? Orang yang tak tahu dosa pahala boleh tahan nak bersumpah lah. Jadi itulah cara dia untuk nak menyelamatkan diri, dengan menggunakan sumpah. Jadi kita orang berjuruh ni kat bunyi sumpah-sumpah, bunyi nama Allah, bunyi nak bersumpah dengan Quran lah. Nak sumpah di masjid lah. Siapa dia ajar sumpah lagu tu? Sumpah ni tak ada pakai pegang Quran. Hak pegang Quran ni, hak bersumpah cara pegang Quran ni Kristian. Kristian memanglah nak bersumpah dia kena pergi ke gereja, dia kena pegang kitab Bible dia. Itu cara Kristian. Jadi orang Melayu pun ikut cara Kristian juga. Bersumpah ni wallahi wa billahi ya cara kita je. Tapi bersumpah ni orang munafik bersumpah. Munafik bersumpah nak menyelamatkan diri dia tu, nak suruh kata dia tu Islami. Orang kafir bersumpah, syaitan bersumpah. Jadi pendek kata sumpah ni, kalau tak ada email boleh tahan nak bersumpah lah. Moga dia Tuhan pun dia tak takut apa. Sebab itulah ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah tu sebagai perisai untuk menyelamatkan diri. Tapi dalam keadaan itu juga fasaddu an sabilillah, mereka duk sekat orang daripada jalan Allah. Duk sekat orang supaya jangan faham Islam, duk sekat orang supaya jangan mengaji, duk sekat orang Islam jangan duk mengaji Quran hadis ni.
Orang-orang ni sebenarnya orang yang munafik. Sebab itu sifat munafik ni. Orang ni semua falahum azabun muhin. Oleh itu untuk mereka disediakan azab yang muhin, yang sangat menghina. Na'udzubillahi min zalik. Lan tughniya anhum amwaluhum. Orang-orang munafik itu, di mana orang munafik ni dia bersahabat rapat dengan orang yang dimurkai oleh Allah. Itu salah satu sifat orang munafik. Salah satu sifat orang munafik ni, dia berkawan rapat dengan musuh-musuh Allah. Dia berkawan rapat dengan orang yang dimurkai oleh Allah, dengan orang jahat-jahat lah. Dengan orang jahat-jahat, orang menetai Islam, orang melawan Islam, itu saing dia, itu sahabat dia. Itu kita nak cari orang munafik, itu antara tanda dia. Maka Allah Ta'ala raya petai lagi, orang munafik ni orang banyak harta. Mereka pandai cari auta sana, auta sana, jenis putalai. Sebab bagi dia tak kisah rasuah kau, menipu kau, khianat kau, makan harta negara kau, bergaul, tak kisah bagi dia. Maka dia jadi kaya-raya lah. Hara-hara tak ada bagi dia. Maka jadi kaya-raya lah dia, dengan cara munafiknya itu, dengan cara menipunya itu. Maka Tuhan raya, kekayaan di mereka itu tak usah berasa heran lah. Walaupun mereka itu mempunyai anak yang ramai, sama ada anak tu anak sebenar kau, anak akak kau, ataupun anak buah kau masuk belakang tu. Anak tu masuk anak sendiri, anak akak, anak buah, anak jenis hak pengikut dan sebagainya. Ramai juga orang jenis lagu ni. Pasal apa? Pasal dia harta banyak. Apabila harta banyak, banyaklah pengikutnya, banyaklah anak buahnya, banyaklah anak-anak akak, anak tu anak begininya. Maka Tuhan kata tak sedut heran lah. Harta benda mereka itu dan anak pinak mereka, lan tughniya anhum, tidak sekali-kali akan dapat memberi sebarang pertolongan kepada mereka. Lan tughniya ni tidak dapat memberi pertolongan oleh aula amwaluh, harta benda mereka, wala auladuh, dan anak pinak mereka, minallahi syai'a, daripada azab Allah sikit pun tidak boleh pertolongan. Tuan sudah perasan lah, atas dunia ni bolehlah berbangga semata dengan kekayaan dia, dengan ramanya pengikut, dengan ramanya anak buah, dengan ramanya keluarga. Tapi di akhirat nanti, ulaika ashabun nar, mereka lah ahli neraka. Mereka calon-calon neraka. Siapa dia raya? Allah yang raya. Kita tidak nak hukum neraka siapa-siapa, dan kita tak ada kuasa nak raya orang tu neraka. Kita raya Allah yang raya. Orang yang menentang Islam, orang yang berkawan rapat dengan musuh-musuh Islam, termasuk APCO yang diberi bantuan 70 juta untuk beroperasi di Malaysia. APCO ni satu syarikat Yahudi yang jelas musuh Islam. Kita pergi berkawan rapat dengan dia, dengan beri bantuan yang berjuta-juta, 70 juta diberi bantuan. Jelas musuh Islam. Tapi dia berasa Islam situ lagi. Jadi Yahudi cukup-cukup bermaharaja lela di Malaysia sekarang. Sedangkan Yahudi kita tahulah kan, ada musuh Islam yang sangat jelas. Ni tuan-tuan tahu belakang dah Yesus masa sekarang. Pasal apa? Pasal nak guna syarikat APCO ni untuk memantau supaya gerakan Islam di Malaysia ni jangan naik. Itu yang benar ya. Supaya Islam di Malaysia ni jangan naik, biar kekal ada ni. Jadi ambil lah pokok Yahudi, mari kaji lagu mana nak mengatasi gerakan Islam di Malaysia sekarang supaya jangan naik. Amalan apa dengan gerakan Islam ni, jangan meretah cara Islam, jangan buat cara Islam, biar kekal supaya orang tidak Islam ni. Sebab Mesir lagu tu. Zaman Mubarak dulu lagu tu Mesir. Puak-puak Husni Mubarak ini menekan gerakan Islam, bunuh ulama, penjara ulama, buat zalim kat orang. Supaya apa? Supaya jangan gerakan Islam naik. Akhir sekali dia hancur. Itu golongan-golongan munafik yang cuba menampakkan dia Islam, tapi hati perutnya menentang Islam. Tuhan kata tak sedar heran lah. Harta banyak, berapa banyak, kaya dan sebagainya. Orang-orang hak boleh tipu tu boleh tipu lah, tak lari dah.
Tapi kita orang mengaji Quran ni tak usah duduk heran lah dengan kekayaan puak-puak munafik atas dunia ni. Tak usah heran. Sebab apa? Ulaika ashabun nar. Mereka itulah Tuhan royak petai lagi, orang munafik itu, dia orang bersifat dengan sifat munafik ni, orang yang berkawan rapat dengan musuh-musuh Islam ini dan membantu musuh-musuh Islam untuk menyekat Islam itu, ialah ahli neraka. Tu yang jawapan dia. Kalau kita pula jadi ahli parti dia, puak dia, penyokong dia, dengan kita sekali, jadi ahli neraka juga. Dali apa? Allah tak ada dali. Lah dah ada lain kat. Pada neraka tu siapa bila? Hum fiha khalidun. Mereka tetap kekal di dalamnya selama-lama. Sebab dia munafik. Sebab munafik ni orang buruk dalam. Orang buruk dalam. Lebih pada kanser lagi. Nah, dia kafir dah sebenarnya, tapi dalam tak nampak luar. Luar dia nampak Islam, tapi dalam perut sudah kafir lama dah. Itulah dia orang munafik. Jadi kita semua diberi ingat supaya jangan jadi orang jenis lagu ni. Kalau betul-betul nak selamat lah. Kalau tak saya selamat, boleh lah. Dan jangan sama sekali kita berkawan rapat dengan musuh-musuh Islam, atau menjadi tali baru musuh-musuh Islam. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Setelah nyata dan kepada orang munafik itu bahawa harta benda dan anak pinak mereka tidak dapat memberi sebarang pertolongan. Yauma yab'atsuhumullah, pada masa mereka sekalian dibangkit oleh Allah. Bila ni? Pada hari kiamat nanti. Jami'an, semua sekali. Orang kafir pun dibangkit, munafik pun dibangkit, orang mukmin pun dibangkit. Hak munafik ni pula, buat ke dia ni perangai dia duduk atas dunia dulu, hidup dengan bersumpah ya, nak menyelamatkan diri dan nak melindungkan kafir dia dengan sumpah. Di akhirat esok pun bersumpah juga depan Allah Ta'ala. Dia gambar Tuhan, dia tak tahu hati perut dia. Fayahlifuna lahu, maka mereka bersumpah kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Tak malu dah ni. Sumpah lagu mana? Bahawa mereka adalah orang-orang beriman. Yahlifuna lahu, mereka bersumpah kepada Allah Ta'ala bahawa mereka adalah orang-orang yang beriman. Kama yahlifuna, sebagaimana mereka bersumpah, sebagaimana biasanya mereka bersumpah kepada kamu atas dunia dulu. Atas dunia dulu mereka bersumpah untuk mengesahkan mereka beriman. Depan Allah Ta'ala di akhirat nanti, semasa hari bangkit nanti pun, dia bersumpah juga mendakwa dia ni orang beriman juga. Wa yahsabuna, dan mereka menyangka bahawa dengan berbuat demikian, annahum ala syai', bahawa mereka akan mendapat sesuatu faedah. Dengan harapan apabila dia bersumpah dengan nama Allah depan Allah Ta'ala sendiri ni, agak-agaknya Tuhan terima sumpah dia tu. Nak pak Tuhan Allah pun dia nak tipu juga. Atas dunia dulu sudah tipu orang Islam. Oleh kerana dia bersumpah dengan nama Islam, dengan atas nama Allah, maka orang Islam pun menganggap dia orang Islam lah. Punya time mati pun semaya. Patut tanya kubur orang Islam. Patut dia tak ditanya kubur orang Islam dah. Moga dia menentang Islam. Tapi oleh kerana pada zahirnya nampak Islam, orang yang buat cara Islam, mandi, kapal, berapa semua sekarang kan, tanya kubur orang Islam, ngatik lah segala macam. Padahal lama dah dia tak masuk golongan Islamnya. Itu atas dunia dulu. Dia tipu orang Islam, tipu masyarakat Islam. Depan Allah Ta'ala di akhirat nanti, nak tipu pula dengan harapan Tuhan ni percaya ke dia. Nak rakyat kaki munafik ni, kaki penipu sebenarnya. Dengan agama dia boleh tipu. Bukan mana orang tidak jujur dengan agama. Orang tidak jujur, dia cari makan dengan agama. Ala innahum humul kazibun, ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka lah humul kazibun, golongan pendusta. Mana dia ni golongan pendusta? Memang dusta sengati, belawak sengati. Dia belawak dengan orang ramai,
Berlawak dengan orang Islam, menipu orang Islam, dan dia menipu Allah dan Rasul. Sampai ke akhirat pun menipu lagi, bersumpah lagi nak suruh Tuhan percaya ke dia. Bila Tuhan nak percaya? Sebab Allah Ta'ala tahu hati perut manusia ni. Nah, bila ayatnya dengan Allah pun dia nak tipu juga. Kalau dengan Allah pun dia nak tipu, dengan manusia, dengan hamba Allah juga lekeh lah. Itu perangai orang munafik. Jamil dulu, jamil dah ni, jamil mana-mana pun lagu tu lah. Sifat orang munafik ni nombor satu, dia berkawan rapat dengan musuh-musuh Islam. Nombor dua, dia senantiasa menipu orang Islam dengan sumpah, dengan pura-puranya dengan Islam, supaya orang berasa dia orang Islam juga. Amor pun orang Islam juga. Nenek, amor pun semaya puasa juga. Amor pun banyak kali dah pergi hajinya. Amor pun banyak amor, nak suruh orang kata dia ni Islam. Nah, tapi dia waktu yang sama, dia juga duduk menyekat, duduk sekat orang Islam, duduk sekat perjuangan Islam, duduk sekat sana sekat sini, supaya jangan melaksanakan Islam. Itu sifat-sifat orang munafik ni. Sebab dia tak suka pada Islam, pada hakikatnya dia tak suka pada Islam. Cuma nak menentang Islam secara teriak-teriak tu dia tak berani. Itulah. Selagi orang munafik dia suka bersumpah. Dia suka bersumpah. Nah, dan orang munafik ni juga dia suka memang matlamat, dia nak cari harta benda lah. Dia memang boleh sungguh kekayaan ke dia, ramainya pengikut, boleh lah pakai tu. Tapi di akhirat nanti tak ada rega pun. Tak ada rega pun. Itulah cerita apa nama tu, sebab turun ayat ni. Kata dia, diceritakan dalam riwayat ni daripada Muqatil, ayat ni turun kerana seorang Abdullah, nama dia Abdullah bin Nabtal. Abdullah dan namanya. Namanya Abdullah tapi tuan munafik. Ini puak-puak Abdullah bin Ubay, puak-puak dia lah ni. Jadi Abdullah bin Nabtal ini pada satu masa dia duduk sekali dengan Rasulullah, duduk dalam majlis Rasulullah. Jadi banyaklah berkecek dengan Rasulullah begini ya. Kemudian hak dia berkecek dengan Rasulullah tu adalah macam-macam lah. Rasulullah royak gitu-gitu kan. Dia royak ke Yahudi. Hak dia berkecek dengan Rasulullah rahsia-rahsia tu, dia royak ke puak Yahudi. Awak kejahat perut dia tu. Yahudi ni musuh Allah. Jadi Abdullah bin Nabtal royak kepada Yahudi begini. Kemudian semasa Rasulullah duduk dalam satu bilik dia, tiba-tiba Rasulullah berkata, sekejap lagi akan masuklah seorang laki-laki, akan masuk kepada kamu seorang laki-laki yang hati perut yang jahat, hati perut yang keras pedas, dan dia akan tengok dengan mata syaitan. Rasulullah kata gitu. Semasa Rasulullah duduk dalam bilik, dia kata sekejap lagi akan mari seorang laki-laki yang memang hati perut jabbar, hati perut jenis keras pedas, hati perut huduh, dan mata itu mata syaitan. Dia tengok pada kamu dengan mata syaitan. Duduk sebentar, masuk Abdullah bin Nabtal ni, nyok masuk. Dan dia ni azraq, orang yang berwarna biru. Azraq biru. Bagaimana ni mata dia jadi warna biru dia masuk tu. Faqala lahu Rasulullah alama tastumuni anta wa ashabuk. Rasulullah kata, apa yang kamu duk caci aku dan duk caci sahabat aku? Ya kamu duk caci aku, ya kamu duk royak rahsia ke Yahudi begini duk caci aku buat apa? Fahalafa billah, dia bersumpah lah, wallahi ya Rasulullah, amo tak kata apa ke Rasulullah, amo tak caci, tak buat tu, tak berani, amo tak buat. Faqala lahu Nabi kata, fa'alta, awak buat sebenarnya. Sebab Nabi tahu melalui Jibril wahyu lah, Nabi tahu. Dia mengaku dia tak buat.
Fantalaqa faja'a bi ashabi. Lalu dia pun tubik daripada bilik Rasulullah, daripada rumah Rasulullah, dia panggil keruh sayang-sayang dia, mari bersumpah depan Rasulullah bahawa dia tidak pernah mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat ni. Turunlah ayat ni. Ia menyatakan itulah dia orang munafik. Nombor satu, dia ni pecah rahsia pada pihak musuh. Dia buat baik dengan musuh-musuh Islam. Dia mencaci Islam, mencaci Rasulullah, dan dia bersumpah dengan sumpah yang palsu. Sebenarnya dia pembohong. Itu sifat-sifat munafik hak zaman dulu. Dan sifat munafik zaman lah ni pun lebih kurang. Cuma dia bertukar orang, bertukar orang. Sifat-sifat tu lah. Tukar orang yang bertukar zaman je. Jadi lelah kita dibuat oleh puak-puak munafik ni. Nak kata Islam, tak Islam. Nak kata kafir, kafir mana ni? Jadi gitu payah. Istahwaza alaihimus syaitan. Syaitan telah istahwaza, setelah menguasai dan mempengaruhi mereka. Ni yang benar ya. Orang jenis munafik ni orang jenis masuk syaitan. Orang dah masuk syaitan, dan syaitan sudah menguasai pemikiran dia, dan hati dia, dia berasa cara syaitan, mikir cara syaitan, melihat cara syaitan. Memang semua jenis syaitan belakang hidup dia. Syaitan ni mana jauh daripada Islam. Syaitan mana suatu yang jauh daripada Islam. Fa'ansahum zikrullah, sehingga menyebabkan mereka lupa mengingati ajaran dan amaran Allah. Pasal dia ni sudah bolok dengan syaitan. Syaitan dia kontrol dia, fikiran dia, hati dia dengan Quran jauh sekali. Maka mereka lupa, menyebabkan mereka lupa akan ajaran Allah. Mana tak ingat dah akhirat kau berdosa, kau pahala, kau berapa. Tak ada apa dah. Itu perangai orang munafik. Sebenarnya orang munafik ni orang sudah dirasuk oleh syaitan. Dan dia hidup pun dengan ajaran syaitan, tak ikut ajaran Quran dah. Sebab tu dah mudah sebut samun. Dalam hidup kita ni ada dua aja. Pertama Al-Quran, yang kedua syaitan. Tak ikut saja Quran, artinya ikut syaitan lah tu. Dia tidak free gitu saja. Orang ni kedai dia masuk syaitan, ikut cara syaitan. Tak kira lah syaitan jin ke syaitan manusia ke. Minal jinnati wan nas. Syaitan ni ada dua jenis kan, dua spesies. Spesies jin satu, spesies manusia satu. Dan dua-dua syaitan ni sama saja, iaitulah dia ni menentang Allah dan Rasul, tak dengar kata Allah, tak dengar kata Rasul, dan dia menyeleweng daripada ajaran Allah, dia menyekat manusia daripada ajaran Allah. Itu sifat-sifat syaitan. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itulah hizbus syaitan, puak syaitan dia panggil. Puak syaitan ni duk lawan Islam ni. Hizbus syaitan ni duk lawan hizbul Quran ni. Hizbun mana puak? Di sana ada hizbul Quran, puak Quran, puak Islam. Dan di sana ada hizbus syaitan, puak syaitan. Nak panggil puak ke, nak panggil kumpulan ke, nak panggil parti ke, nak panggil geng ke, semua dia panggil hizb. Itu mengikut bahasa masing-masing lah. Kalau bahasa Inggeris dia panggil parti tak? Kalau Melayu dia panggil puak, geng. Dalam bahasa Arab dia panggil hizb. Puak belakang tu. Jadi atas dunia ni ada hizbullah, ada hizbus syaitan. Cuma tinggal lagi kita nak duduk di mana puak-puak ni. Nak masuk puak hizbus syaitan ke, nak masuk hizbullah, pulai lah. Sebab kita dalam ujian sekarang. Dunia ni sebagai kelab ataupun sebagai medan ataupun dewan apa perasaan kita dah ni. Terpulai. Lepas tu tanggunglah sendiri. Ala inna hizbas syaitan, ketahuilah, ingatlah, inna hizbas syaitan, bahawa puak syaitan itu sebenarnya humul khasirun, sebenarnya orang-orang yang rugi. Walaupun nampak bolehlah dunia lebih kurang, tapi sebenarnya dia telah menjual agama dia dengan dunia, menjual benda yang sangat mahal dengan dunia yang sangat murah. Tidak rugi yang berniaga lagu tu. Rugi. Dunia ni hanya 1% je. Akhirat 99%.
masa depan kita. Dia sanggup jual hak 90% ni kerana nak hak dunia ni. Tidak rugilah kata. Tapi orang munafik dia tak berasa rugi pun, dia berasa untung lah. Tapi Tuhan kata rugi. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Sebenarnya puak syaitan ni, puak dia ikut syaitan, tak puak ni sama ada ketua ke, pengikut ke, siapa ke, sebenarnya humul khasirun, orang rugi sebenarnya. Hidup dia musnah, hancur lebur. Tuhan tidak iktiraf segala amalan dia. Jadi puak syaitan. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, ulaika fil azallin, mereka termasuk dalam golongan yang azallin, golongan yang amat hina. Siapa dia kata hina? Allah kata hina. Walaupun manusia nampak sanjung, kerana dia menentang Islam, maka dia disanjung oleh dunia, disanjung oleh orang tu kerana dia menentang Islam. Tuhan kata tidak, kamu orang yang paling hina sekali. Itu dia. Kataballahu la aghlibanna. Dalam masalah kita semua, tak lagi dah kita ni, kita akan berdepan dengan Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Puak Allah yang nak menegakkan agama Allah, meneruskan perjuangan Nabi, nak menegakkan ajaran Al-Quran, nak menegak hak sebenar, hak kita terima daripada Allah. Ini puak Allah dia panggil Hizbullah. Hak lawan dia tu dipanggil Hizbus Syaitan. Jelas, biar jelas panggil. Jangan duduk keliru-keliru. Dan kita kena duduk balik Hizbullah. Sebab apa? Kataballahu la aghlibanna. Allah telah gezek dah. Katabah ni gezek dah, telah menetapkan. La aghlibanna, sesungguhnya aku akan memenangkan. Aku la aghlibanna, sesungguhnya aku akan memenangkan. Aku wa rusuli, dan juga rasul-rasulku. Itu janji Allah. Aku tu mana? Allah lah tuai kepada Islam ni. Rasul tu pekerja Islam sebenarnya. Zaman tak ada Rasul, tak ada Nabi ni, ulama-ulama dan juga orang-orang yang berjuang Islam, itu dipanggil duduk tempat tu. Zaman tak ada Rasul, tak ada Nabi, zaman kita ni ialah ulama-ulama dan juga orang-orang yang berjuang Islam. Tu yang sudah berjamin ni akan dapat mengalahkan golongan yang menentang Islam. Allah telah menetapkan sesungguhnya aku dan juga Rasul-Rasulku tetap mengalahkan golongan yang menentang. Itu janji Allah. Kita kata nak menekuk mana? Nak menekuk mana? Ini janji Allah. Ini janji Allah. Sebab tu ayat ni dicerita oleh Muqatil apabila berlaku Fathu Makkah, kemenangan negeri Makkah, dan juga Taif, Khaybar dan kawasan sekitarnya. Apabila tentera Islam sudah menguasai kawasan ni, lalu dia bercakaplah puak-puak Islam, qalu narju an yuzhiranallahu ala Faris wa Rum. Setelah Fathu Makkah ni, kata dia, kita harap semoga Allah Ta'ala memenangkan kita, boleh menguasai Farsi dan Rom. Kata puak-puak tentera Islam pada masa itu. Kebetulannya Abdullah bin Ubay munafik, bapak munafik ni ada sekali. Hak tu yang payah bahasa ni. Abdullah bin Ubay ni ada sekali tukar tu. Dalam Fathu Makkah ni dia ada lagi. Lalu dikatakan atazunnuna Roma Faris ka ba'dil qura allati ghalabtum 'alaiha. Ada menganyi pula. Dia kata nak lawan Rom, nak lawan Farsi, nak memenangi Rom dan Parsi. Dia kata Rom Parsi ni tidak macam
kapung-kapung yang kamu duk benar-benar kawasan Mekah ni kawasan kapung je. Dan mempuak orang Parsi ni bukan jenis orang kapung macam kamu. Tidak macam kapung orang Mekah ni. Orang Mekah yang kamu duk lawan kamu benar ni puak-puak kapung je. Nak lawan orang dah Parsi agaknya. Kata ke Abdullah bin Ubay. Inilah bahasa-bahasa munafik. Bahasa-bahasa munafik zaman dulu dan bahasa munafik moden pun lagu tu lah juga. Lagu tu lah. Dia senantiasa memperlekeh-lekeh dan merendah-rendahkan Islam. Nak benar Putrajaya, benar Kelantan pun belum tentu. Ini munafik zaman moden. Nak berkecek Putrajaya, Kelantan pun. Jadi tuan-tuan semua, itulah dia. Supong Abdullah bin Ubay kecek Jamil dulu. Supong. Dia tu kau orang. Perangai supong, kecek supong, bahasa supong. Iaitulah merendah-rendah dan melemah-lemah kau orang Islam dan melemah-lemah kau orang berjuang Islam. Baru-baru ni Menteri Agama mari ke Kelantan, jumpa dengan majlis agama, nak bincang untuk menaik taraf Mahkamah Syariah, supaya Mahkamah Syariah dinaik taraf dari segi kepegawaiannya, pentadbirannya dan orang panggil pangkat-pangkatnya, kemudahannya, hakim-hakimnya. Jadi hak cerita kamu ni orang hadir dalam majlis tu. Boleh ditanya, ya berhormat, lagu mana dengan undang-undang Islam tu sendiri? Ya dia naik taraf ni bangun pangkat, gaji, hakim-hakim. Ya dia naik taraf tu. Tapi undang-undang Islam tu sendiri lagu mana? Undang-undang Islam yang dilaksana di Mahkamah Syariah khususnya dalam bab jenayah ni tak betul dengan Islam. Memang bercanggah dengan Islam. Itu disahkan oleh seorang pengkaji, Profesor Dr. Muhammad Zuhdi, yang mengesahkan dalam tesis PhD-nya, yang mengatakan bahawa Mahkamah Syariah tak ada kuasa penuh untuk melaksanakan Islam. Dan undang-undang Islam ni pun tidak menepati dengan tujuan Islam sebenar. Walaupun namanya undang-undang Islam khususnya dalam bab jenayah tak betul dengan kaedah Islam. Bagai tak betul. Jok zaman merdeka sampai keluar ni memang tak betul. Berdosa lama, habis dah berdosanya. Boleh ditanya lagu mana dengan undang-undang itu sendiri? Dia kata undang-undang tak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Undang-undang itu tak boleh nak naik taraf pasal bercanggah dengan perlembagaan. Jadi undang-undang Islam ni bercanggah dengan perlembagaan. Siapa dah besar? Perlembagaan besar. Jadi kalau kamu duk kata Allahu Akbar tu munafik je sebenarnya. Punya tangan semaya Allahu Akbar, punya tangan bel Allahu Akbar, punya tangan takbir raya Allahu Akbar. Perlembagaan sebenarnya dialah yang akbar lebih pada Allah Ta'ala. Ya kamu duk besar dia. Tidak munafik lah kata. Duk berkomuh dengan Allahu Akbar dalam bab undang-undang, bukan Allahu Akbar, perlembagaan yang akbar. Apabila ditanya yang Muhammad lagu mana dengan undang-undang Islam itu sendiri, tak usah dinaik taraf ke, tak usah pindah ke? Tak boleh, dia kata itu bercanggah dengan perlembagaan. Jadi maknanya nak baki sarai aja. Burung duk sepuluh skala lah juga. Duk dengan tak betul situ lah. Dia tidak berasa bersalah pun. Dan tidak berasa itu menafikan hak Allah. Itu menafikan hak Allah. Dia tak berasa begitu. Sudah mati rasa dah sebenarnya. Tapi kok mana-mana Allah sudah berjanji, orang berjuang Islam mesti benar. Janji Allah ni memang boleh kita tengok sama dia panjang umur, boleh kita tengok. Kemudian la tajidu qauman, kamu tidak akan dapat bertemu, kamu tidak akan dapat satu kaum yang beriman. Ini soal berimeh tak berimeh ni. Ini soal berimeh tak berimeh. Walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadat, walaupun dia semaya puasa, walaupun dia zakat haji, ini soalnya. Soal berimeh tak berimeh. Orang berimeh sebenarnya kamu tidak akan jumpa seorang berimeh yu'minuna billah, yang berimeh dengan Allah wa yaumil akhir, dengan hari akhirat. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah,
mereka tergamuk, berkasih mesra, bersahabat rapat dengan orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya. Kamu tak akan jumpa. Kamu tidak akan jumpa kalau orang itu berimeh betul-betul dengan Allah, berimeh betul-betul dengan hari akhirat. Kamu tak akan jumpa orang yang berkasih sayang, bermusra, berkawan rapat, bersahabat rapat dengan orang menentang Allah dan Rasul. Kalau ada juga itu munafik namanya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu aba'ahum, bapuk-bapuk mereka sendiri pun dia tidak akan mengasihinya, sebab dia menentang Allah. Au abna'ahum, atau saudara-saudara mereka, anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au asyiratahum, atau keluarga mereka. Kamu tak akan jumpa orang mukmin yang sebenar ia duk berkasih sayang dengan orang menentang Allah, walaupun orang menentang Allah tu pok dia sendiri, anak dia sendiri, saudara dia sendiri, ataupun kaum kerabat dia sendiri. Ini bukan soal haruh ataupun makruh, ini soal berimeh dengan tak berimeh. Ulaika mereka itulah kataba fi qulubihimul iman, mereka yang setia kepada Allah dan Rasul itulah kataba fi qulubihim, telah menetapkan, Allah telah menetapkan iman fi qulubihim, dalam hati mereka. Kataba ni mana dah hati dia memang mantap betul dah. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan telah menguatkan mereka biruhim minhu, dengan semangat pertolongan daripadanya, daripada Allah. Pasal apa dia guna roh? Roh ni boleh menghidupkan orang, nak kata nak? Apabila seorang itu sudah ada iman, dia tu ada roh, iman dia dibantu oleh Allah dengan roh keimanan, maka iman itu hidup lah. Nak kata kan? Ya, dia jadi masalah lah ni, iman tu ada, roh iman tu tak ada. Cuma dia dipanggil orang beriman lah, tapi benarnya iman dia tak ada roh, mana mati, iman yang mati. Sebab tu dia tak berasa, tak berasa berdosa, dia berkasih sayang, tolong menolong, bantu membantu, atau berbuat ketua, buat pemimpin taat setia kepada musuh-musuh Allah, orang menentang Allah. Sebab iman dia tu sudah mati, iman dia tak ada roh. Orang yang ada roh keimanan, roh itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti dia tak tergamuk. Hati dia tu nak pergi kasih kepada orang zalim, kepada orang munafik, kepada orang yang menentang Allah dan Rasul. Kalau ada orang lagu tu, mana orang tu walaupun dia mengaku beriman, tapi beriman dia tak ada roh, iman yang mati sebenarnya. Orang yang ada iman, dia ada rohnya, hak tadilah. Orang yang betul-betul hati dia bersama dengan Allah. Dan memanglah dari kitab tafsir dia kata mana? Innaman ahabba ahadan, kerana seseorang itu apabila dia sayang pada seseorang, imtana'a an yuhibba ma'azalika aduwah, dengan sendiri dah, kalau dia sayang kepada seorang, dia tak akan sayang kepada musuh seorang itu. Supaya juga anak kita ada balas dengan orang. Misalnya apabila anak kita tahu bahawa dia ni musuh ayah dia, dia tak akan sayang ke musuh ayah dia no. Kita kata kan? Itu hati seorang anak. Dia tidak akan sayang kepada musuh ayah dia, dia sayang kepada ayah dia. Dia tak ada seorang anak di waktu yang sama dia sayang ke ayah dia, lepas tu dia sayang juga ke musuh ayah dia. Tak mungkin berlaku. Tak mungkin berlaku. Sama juga dengan Allah dan Rasul. Apabila seorang itu sudah hati dia sayang kepada Allah dan Rasul, tak mungkin dia akan sayang kepada orang menentang Allah dan Rasul. Tak mungkin. Kalau berlaku juga, itu bukan orang mukmin yang sebenar, itu munafik namanya. Hati munafik memang hati yang boleh sayang kepada Allah dan Rasul, dan boleh sayang kepada musuh Allah dan Rasul. Itu hati munafik namanya, bukan hati mukmin. Iman dia Tuhan tak terima, tak usah beragah lah. Tuhan tak terima hati yang beriman lagu tu. Sebab hati yang mukmin, yang benar-benar iman tu ada roh dia, dia hanya sayang kepada Allah dan Rasul, dia akan benci dan menentang orang yang menentang Allah dan Rasul, tak kira di mana-mana zaman. Itu sifat orang mukmin yang sebenar. Itu yang berlaku dalam contoh perang Badar. Dalam peperangan Badar,
Abi Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, Abi Ubaidah bin Al-Jarrah ni, dia keluar pergi Badar bersama Rasulullah, duduk balik Islam. Ayah dia duduk Mekah tu masih kafir lagi, ikut pergi Badar bersama, menetap Islam. Bertemu dengan anak dia nama Abdullah Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam pergi Badar. Abu Ubaidah tak tergamuk nak menetap ayah dia, lari sama, cuba mengelak, berdepan elak, mengelak. Tapi ayah dia nak lawan sama, nak bunuh. Duk lawan sama walaupun dia mengelak. Akhir sekali Abu Ubaidah tak ada pilihan. Dia berdepan dengan ayah dia, perang bertetak dengan ayah dia bunuh ayah dia dalam perang Badar itu. Pasal apa? Pasal ayah dia menentang Allah dan Rasul. Tak kira ayah, tak kira apa dah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat kanan Rasulullah, membunuh ayahnya kerana ayah dia menentang Islam dan ikut perang dalam perang Badar. Itu satu contoh. Sama juga Abu Bakar dengan Abu Quhafah. Abu Quhafah ini pernah ayah dia Abu Quhafah ni caci Nabi. Abu Bakar bahaya Abu Quhafah hingga sampai lebuh terguling. Pasal dia mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hati-hati mukmin yang bersama dengan Allah, yang mukmin yang ada iman, dia ada roh dia. Jadi kalau buat berimeh di waktu yang sama duk sokong benar-benar tahu, benar-benar karuk tu, duk sokong musuh-musuh Islam, duk sokong yang menentang Islam, menyekat Islam, oh tak usah duk agak berimeh lah, tak usah duk agak Tuhan terima lah. Duk berkomo dengan syahadah, duk berkomo dengan la ilallah. Orang munafik boleh mengucap la ilaha illallah. Dia Islam ni dalam hati. Sebab tu Ahmad sebut semua ramai orang masuk Islam, tapi Islam tak masuk dalam hati dia. Dia je masuk Islam, Islam tak masuk dalam diri dia. Dan iman dia tidak ada roh, iman yang mati. Ulaika orang inilah orang yang memang duduk balik Allah Ta'ala, di mana hati dia cinta kepada Allah dan Rasul, dia tidak cinta lagi kepada musuh-musuh Allah. Orang itulah orang yang benar-benar beriman. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan mereka dikuatkan semangat keimanannya dan roh keimanannya dengan roh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana iman dia tak ada roh. Dan akhir sekali wa yudkhiluhum jannat. Nah, itu kemuncak dia. Mereka akan hidup dengan iman, berjuang dengan beriman, dan akhir sekali mati syahid, dan kemuncak masa depannya ialah wa yudkhiluhum jannatin. Mereka akan memasukkan, dan ia yang Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Padai, padai, kalau susah sikit pun tak apa. Itu masa depannya. Patut orang menentang Allah, gafar pun boleh. Kita tengok zaman tu, zaman Fir'aun, zaman Namrud, zaman menentang Islam, semua hancur. Neraka belakang. Siapa ke zaman ni? Itu dia. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka, Allah redha akan mereka. Maksudnya mereka berimeh lagu ni, inilah berimeh yang diredai oleh Allah. Sebab tu Ahmad sebut sama berimeh, siapa-siapa boleh berimeh. Tapi berimeh dia tu Tuhan redha ke tidak? Islam pun sama-sama boleh Islam, tapi Islam dia tu redha, Tuhan redha ke tak? Kalau Islam tu Islam sendiri yang berhak, berimeh sendiri berhak, Tuhan tak redha, mana Tuhan tak terima bagai tu. Redha ni setuju, mana terima. Kalau Tuhan tak terima, berimeh setara mana pun, sebab berimeh tu tak betul dengan Islam, tak betul dengan kehendak Allah, tak lagi. Maka dia Tuhan tak terima berimeh, Tuhan tak redha lah. Orang-orang ni, orang yang sudah berimeh sebagaimana Tuhan kehendaki. Oleh kerana itu dia juga dapat keredaan Allah, itu kemuncak sekali. Sebab tu kita tuan-tuan semua, jangan duk berimeh, jangan duk Islam dengan cara kita. Kita ikut cara yang dikehendaki oleh Allah, barulah dapat keredaan Allah. Keredaan Allah itulah segala-galanya. Radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala redha dengan keislaman mereka, keimanan mereka, perjuangan mereka, hidup mereka. Tuhan redha sebab betul dengan Islam. Waradu anhu, dan mereka pula redha, bersyukur akan nikmat pemberian Allah dengan syurga itu. Sama-sama redha. Bila Allah berpuas hati,
Balik orang mukmin berpuas hati dengan balasan Allah. Maknanya tu happy dengan Allah, dengan penat lelah dia tak padan dah lebih, boleh 1000 kali ganda lebih besar. Hak tu happy daripada susah payah dia dengan perjuangan keimanan dia selama ini. Orang ni orang puak mana ni? Puak mana? Puak hanya dapat keredaan Allah ni? Puak komunis ke? Puak nasionalis ke? Puak kapitalis ke? Ke puak mana? Ulaika hizbullah. Mereka lah penyokong-penyokong agama Allah, pejuang-pejuang agama Allah, orang yang mempertahankan agama Allah mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil hizbullah, puak-puak Allah. Kalau puak-puak syaitan jin ke, syaitan manusia ke, jangan diharap akan mendapat keredaan Allah. Puak-puak yang berimeh betul-betul, yang menentang musuh Allah, orang itulah hizbullah, puak-puak Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahawa sesungguhnya penyokong-penyokong agama Allah itulah humul muflihun, orang-orang yang berjaya. Di dunia pun berjaya, di akhirat pun berjaya insya-Allah. Apa dia hidup atas dunia ni, walaupun sementara. Itulah tuan-tuan semua. Sekarang ada 2 hizbun, ada 2 parti. Hizbul syaitan dengan hizbullah. Pilih nak hak mana? Nak mana pilih? Lepas tu tanggung sendiri. Masa depannya risikonya tanggung sendiri. Jadi kita semua kena duduk balik Allah Ta'ala. Kita kena jadi ahli hizbullah, jangan jadi ahli hizbul syaitan. Dan jangan menyokong hizbul syaitan ni, sebab dia musuh Allah. Kalau tidak, batallah iman orang-orang yang menyokong hizbul syaitan. Yang baik semua daripada Allah, dan yang kurang itu daripada kelemahan diri kamu sendiri, meminta maaf. Habislah surah Al-Mujadalah. Dari segi belajar, dari segi amal tak habis lagi. Dari segi amal tak, tuan-tuan kena baca lagi, dan amal lagi, hayati lagi surah Al-Mujadalah ini. Kita harap surah ni kita bersahabat dengan dia di dunia, dan kita nak minta pertolongan dia di akhirat nanti. Dia akan jadi pelindung kita, pemimpin kita di dunia, dan pelindung kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.